والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okey, semalam kita berhenti kepada aqsamul kalam, yang mana kita tengok aqsamul kalam semalam telah selesai hakikat, selesai majaz. Kita pun tahu hakikat itu pula terbahagi kepada hakikatul lughawiyah, hakikatul syar'iyyah, kan, dan hakikatul urfiyah. Okey, masing-masing itu dia. Mana hakikat itu sama ada urfi, sama ada syar'i, sama ada lughawi. Yang paling kuat syar'i pada perbahasan syar'i. Kemudian akan pergi urfi. Kemudian akan pergilah kepada lughawi. Walaupun lughawi itu asal, secara lughah itulah asal dia, tapi sebabkan dimaklumi oleh rakyat ataupun orang, dia menggunakan maksud urfi. So urfi itu lebih kuat daripada lughawi. Penggunaan harian itu, penggunaan oleh setempat itu, kan. Tiba-tiba datang pula syariat tentangnya, maka syariat pula mengambil term tersebut. Contohnya solat dan sebagainya. Contohnya selawat. Apakah maksud selawat? Selawat itu ialah apa? Jamak ataupun mufrad kepada solat, jamak kepada solat. Apakah solat? Doa. Tapi bila sebut salawat, apa kita faham? Salawat Nabi, ya. Jadi dah jadi satu urfi kita bila sebut salawat itu Nabi. Kalau solat itu solat semayang, padahal salawat adalah jamak kepada solat, kan. Tapi sebabkan urfi mengatakan kalau salawat itu adalah salawat Nabi, padahal bahasa kata itu jamak kepada kalimah solat. Okey. Terusnya, ila kam yanqasimu al-majazu, kepada berapa terbahaginya majaz. Majaz ni apa lawan dia? Hakikat. Apakah hakikat? Kita dah sudah tengok. Apakah majaz? Yang bukan diistilahkan pada istilah asalnya. Dia pakai sebaliknya. Dia pakai hakikat, dia pakai lawan kepada hakikat urfi, lawan kepada hakikat lughawi, lawan kepada hakikat syar'i. Itu dipanggil majaz. So sekarang nak tahu majaz ni apa banyak pembahagian dia. Okay. Yang qasimu ila aqsamin kathiratin, dia terbahagi kepada pembahagian yang banyak. Contohnya minha majazun biziyadatin kaqaulihi ta'ala laisa kamislihi syai'un. Ada namanya majaz itu dengan penambahan. Contoh laisa kamitslihi syai'un. Apa yang tambahnya? Wa minha majazun bihazfin kaqaulihi ta'ala was'alil qaryata allati kunna fiha. Kita baca dulu, nanti akan terangkan. Wa minha majazun binaqlin kal ghaiti fima yakhruju minal insani. Wa minha majadun bisti'aratin kaqaulihi ta'ala jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Kita ambil ni dulu cukup. Berapa banyak pembahagian majaz? Pertama sekali dipanggil majaz dengan penambahan. Tengok kalimah laisa kamithlihi syai'un. Apa tambahnya situ? Laisa tu apa? Bukanlah. Kamithlihi. Ka tu apa? Seperti. Misil tu apa? Seperti juga. Di situlah ulama kita kata ini majaz kerana ziyadah. Bukankah kaf itu seperti? Muhammad kal asadi. Muhammad macam harimau atau singa. Ataupun Muhammadun mislul asadi fish syuja'ati. Muhammad seperti singa pada keberanian. Okay. Jadi kalimah kaf, ka itu seperti, dan mislu itu sama dia punya maksud dia. Tapi dalam ayat ini laisa kamithlihi syai', bukanlah sesuatu pun. Syai'un ni merupakan dia punya khabar laisa, kan. Bukanlah sesuatu pun sepertinya. Apa hal pula dua seperti?
Ini dipanggil majaz ziyadah, ditambahkan. Nak bincang bab ni akan jadi panjang sangat dalam bab akidah kita nak cerita. Cuma nak katakan dia di ziyadah. Ziyadah dia tidaklah berfungsi macam kita faham sepertinya, bukan macam tu. Okay? Jangan faham direct. Oh, 2 kali seperti ni. Apa hal ni? Ha, kan? Alamak man, orang tengah cerita pasal majaz-majaz ni hang pergi tunang pula. Tak apalah. Nanti ke man, kita simpan Al-Luqman punya tunang tu, okey. Okey. Jangan risau man, jangan risau. Tunang takkan lagi insya-Allah. Okey. Jadi laisa kamithlihi syai'un ataupun asalnya laisa syai'un kamithlihi, tidak ada sesuatu pun menyerupai sepertinya. Ha. Kaf tu seperti, mislu tu menyerupai. Apa double pula? Kita kata majaz ini majaz ziyadah. Jangan faham terus, jangan kita direct terjemahkan. Tidak ada sesuatu pun macam sepertinya. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Ia adalah majaz, dia bukan hakikat. Kalau hakikat, ia kita pakai kaf tu seperti, misil tu adalah seumpama. Tapi sebabkan dia majaz, ingat apa kaedah majaz? Tidak menggunakan takrifan hakikat yang asal. Sama ada lughawi, sama ada syar'i, sama ada urfi. Tak guna, kita guna sebaliknya pula. Apa sebaliknya? Cerita yang begitu panjang. Cukup sekadar ini kita kata majaz, bila kata laisa kamitslihi syai', kamitslihi itu tidak kita katakan seperti terjemahan hakikat dia. Kaf itu adalah adat tashbih. Mithil juga adat tashbih. Bezanya kaf itu ialah huruf, mithil itu ialah isim. Okay? Tapi dua-dua fungsinya sama. Jangan kita terjemah pula macam seperti seumpama, tidak. Kenapa pula? Ia adalah majaz bentuk ziyadah, tambahan. Kedua, wa minha majazun bihazfin. Ada majaz dengan cara hazaf. Contoh apa dia? Kalimah was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ir allati aqbalna fiha wa inna sadiqun qala bal sawwalat lakum. Ayat surah Yusuf lah. Okey. Was'alil, tanyalah al qaryah, kampung. Tanya apa kampung tu? Adakah kampung boleh bercakap-cakap? Tidak. Ni katanya saudara Yusuf, dia kata kepada kaum yang nak tangkap dia sebab apa? Kononnya menyembunyikan barang berharga. Jadi kata adik-beradik dia, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Kampung apa nak tanya? Kampung siapa nak jawab? Ada yang dia hazaf tak? Ada. Was'ali ahlal qaryati. Itu maksud dia. Tanyalah ahli kampung. Tanyalah penduduk kampung. Tapi dah dihazafkan. Kalau kita kata was'alil qaryah dan kita terjemah terus ataupun kita faham secara hakikat dia, tanyalah kampung, itu tidak logik. Tak logik. Kalau kita kata tak ada majaz dalam Quran, how about? Macam mana kita nak faham kalimah ni? Ada orang dia lebih tak ada lah. Maknanya syarzimatun qalilun. Golongan yang amat terpencil, dia kata apa? Tidak ada majaz fil Quran. Kita kata ni Quran ni, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Kalau kamu kata tak ada majaz, ini hakikat. Kampung apa boleh jawab? Adakah waras Allah sebut kita kena tanya kampung? Tak. Ini makna majaz tu telah pun dihazafkan. Apa maksud dia? Tanyalah ahli kampung. Tu cerita. Tanyalah ahli kampung. Mana ahli tu? Hazaf. Itu panggil majazun bihazfin. Majaz yang dihazafkan. Terus lagi, ada majaz maksud dia adalah dengan cara memindahkan. Apa dia? Ra'id. Apa ra'id? Okay. Minal bawri wal ra'iti. At-tatahhur wajibun, at-tukhrun ataupun at-tatahhur wajibun minal bawri wal ra'iti. Apakah ra'id? Okey, ra'id apa ra'id? Okey, ra'id ni adalah najis yang keluar. Kalau untuk haiwan dia panggil rauth. Rauth, ra waw tha. Rauthun tu najis yang keluar daripada haiwan yang telah pun kering. Dia panggil rauth. Ra'id ni najis manusia.
Okay, kenapa kalimah ghaid? Apakah kalimah ghaid? Ghaid ni buang air. Okay. Tapi kenapa? Ghaid pembuang air. Pembuang. Padahal yang ghaid tu manusia. Yang membuang air tu manusia. Kenapa kamu kata yang keluar tu adalah ghaid? Manusia tu yang ghaid. Okay, faham tak? Okay, manusia ni yang membuang air. Kan? Ghaid ni manusia. Tapi kenapa najis tu kita kata itu dipanggil ghaid? Sedangkan manusia tu yang fa'il, yang membuang air, dialah yang ghaid. Kalau baul kencing tu clear, baul, kencing. Kalau sedang kencing, tabawal. Tabawal, sedang kencing lah. Membuang air kecil. Kan? Bahasa kita beralas ke air kecil. Arab panggil tabawal. Okey. Okey, ghaid ni orang yang membuang air. Tapi kita tak kata. Kita kata ghaid tu najis tu sendiri. Beza kan? Orang yang membuang air dengan najis, orang yang membuang orang yang membuang najis dengan najis tu berbeza. Membuang najis tu fa'il, najis tu maf'ul. Tapi kenapa najis tu kita panggil ghaid, yang membuang? Itu dipanggil majas dengan memindahkan nama bagi pembuang air kepada najis tu sendiri. Kenapa? Itu mana kita beradab dengan penggunaan perkataan. Arab kan terkenal dengan adab yang tinggi. Dia beralas kan. Dalam Quran semua kalimah beralas. Tengok bila Allah cerita tentang hubungan suami isteri, Allah panggil apa? Allah panggil mas, lams kan, sentuh dan sebagainya. Tak panggil pun kalimah jama'ah. Tak ada pun. Okay, tak main kalimah. Banyak, semua kalimah tu banyak dilapik-lapik. So, majas tu ghaid. Contoh kalau kamu kata, hazal ghaid. Ini ghaid. Apa maksud dia? Bukan maksud dia ini orang yang buang air, bukan. Ini adalah najis yang keluar. Contohlah kan. Walaupun ghaid tu adalah merujuk kepada isim fa'il, orang yang membuang air. Tapi, digunakan secara majas, bukan orang yang buang tu. Buang ataupun najis tu sendiri adalah ghaid. Dipanggil majazun binaqlin. Asalnya adalah orang yang buang air ghaid tu, tapi dah digunakan secara majas. Apa dia? Bukan hakikat tu yang kita nak. Kalau kamu tengok perkataan ghaid, itu orang yang membuang air secara bahasanya. Tapi secara majasnya, itu bukan orang yang buang air, itu adalah najis yang dikeluarkan. Fima yakhruju minal insan, pada apa yang keluar daripada manusia, tambah sikit minan najasah, daripada najis. Kan? Peluh pun juga keluar, tapi peluh panggil apa? Dia panggil irqun, bukan najis. Ada yang keempat dia panggil wa minha majazun bi isti'aratin, iaitu majas kerana isti'arah. Apa isti'arah? Pinjam. Isti'arah pinjam. Asta'iru mink, aku pinjam daripada kamu, kan? Kan? Kenapa isti'arah ni pinjam? Ambil daripada perkataan Apa ar? Aurah apa aurah? Malu lah. Aurah tu malu lah, kan? Semua menutup aurat. Kenapa apa? Malu. Ar tu apa? Ar ni macam malu lah. Ya, ar. Kenapa malu pula? Sebab saya kena pinjam. Orang yang meminjam ini, orang yang minjam dia panggil musta'ir. Musta'ir ini bila dipinjam dia akan malu. Kenapa pula? Dia meminta. Meminta ni sifat yang malu, kan? Betul dalam Quran kata lis-sa'ili wal qani' lis-sa'ili wal bahrum wal qani' wal mu'tar. Quran kata ada sa'il yang meminta. Ada yang mahrum yang tak dapat. Tapi orang yang susah, yang redha, yang sabar ataupun yang malu dipanggil qani'. Yang mu'tar, orang yang meminta. Jadi kenapa ada yang orang susah yang tak minta? Sebab malu. Minta ni malu. Jadi kalau kita pinjam, sebenarnya sifat yang ada ataupun satu pandangan pada kita ialah malu. Okay, So, tapi kalimah tu digunakan pada kalimah meminjam, dia panggil asta'ir, isti'ar. Saya meminjam. Kan? I'arah dalam bahasa fiqh, i'arah ialah pinjaman. Okay? Baik, pinjam ni pinjam barang, pinjam benda yang kekal. Itu i'arah dipanggil. Pinjam duit dipanggil qardun. Okey. Baiklah, jadi i'arah ni, isti'ar ini ialah meminjam. Bila kata majas isti'arah, mana majas yang passion ni pinjam. Pinjam apa?
Tengok contoh surah. Ini surah apa ni? Surah Kahfi. Jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Surah apa? Surah Kahfi. Dia kata apa ni? Dia kata jidaran ni dalam kisah Nabi Khidir dan Musa pergi sebuah kampung istidaf, dia nak minta dilayan, tak layan. Tiba-tiba Nabi Khidir jumpa satu tembok yang telah nak runtuh. Jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Langsung tembok tu dibina oleh Khidir. Padahal orang kampung tak bagus. Tapi Nabi Khidir pula berkhidmat kepada orang kampung tu. Khalas, cerita yang panjang. Jadi apa isti'arah dia? Tengok kalimah tu. Jidaran yuridu ayyang qadda. Apa tu? Apa maksudnya? Tembok yang ingin tumbang. Soalan kita ialah, jidar itu yurid. Jidar itu yurid. Yurid tu dia punya fa'al jidar. Soalan kita, adakah jidar ini boleh yurid? Adakah tembok ni boleh berkehendak? Sedangkan kalimah iradah ataupun yuridu hanya untuk yang akil, yang berakal. Yuridu Muhammadun zihaba ilal masjidi. Muhammad ingin pergi ke masjid. Yuridu tu okeylah, berbaloi. Sebab Muhammad ni akil. Okay? Tapi kalau kita kata jidar itu yurid, kalau haiwan tu gagah lagi nak kata yurid. Sebab dia walaupun ghair akil, tapi dia juga ada sense. Kan? Haiwan tu ingin lari daripada dikejar haiwan yang lain. Mungkinlah. Tapi kita kata jidar ingin, jidar hendak. Bila pula jidar tu berkehendak? Jadi kita kata betul ke jidar, kalau kita ambil zahir ataupun ambil hakikat, betul ke jidar ni berkehendak? Yurid. Boleh terima ke kalimah, adakah ma'kul ataupun munasabah? Jidar itu yurid. Apa yurid? Berkehendak. Tak ada timbul akal lah jidar ni. Dia boleh cakap ke? Saya nak tumbang lah. Tak ada. Jadi kenapa kalimah tu Allah gunakan dalam Quran sedangkan itu bukan hakikat dia? Ini majaz dipanggil. Majaz apa? Majaz isti'arah. Apa yang diisti'arahkan? Jidar itu tak boleh berkehendak. Tapi dipinjamkan kalimah itu secara majaz menggambarkan tiang ataupun tembok yang hampir roboh. Bukan dia nak roboh. Bukan dia kata saya nak roboh ya. Bukan. Mana boleh dia tak reti pun. Dia bukannya manusia, benda yang akil. Dia adalah jamadat. Dia bukan hayawan. Dia bukan hidup. Dia jamadat. Tapi kenapa kau meletak kalimah yurid? Bukankah yurid itu adalah berkehendak itu yang ada akal, yang ada kehendak, yang ada ikhtiar? Kita kata yurid itu pinjam sahaja, isti'arah, majaz isti'arah. Jangan faham secara hakikat. Kalau tidak, nanti kita akan keliru. Di sinilah kita faham bagaimana Quran ada banyak majaz yang diperlukan untuk kita faham supaya kita boleh berinteraksi dengan baik dengan Quran. Semuanya itu adalah berdasarkan kepada bahasa. Oleh itu, kembali balik bahawa ilmu usul fiqh, ilmu yang berkait rapat dengan syarak, dengan bahasa dan dengan akal. Okey, cukuplah malam ni. Okey, nampaknya macam taklah berat tapi inilah majaz. Lanjutnya boleh tengok ilmu balaghah. Okey, tapi mereka yang belajar akidah mesti faham majaz. Yang belajar Quran mesti faham majaz. Juga orang usul fiqh, orang fiqh juga kena faham majaz. Dan semua telah pun ada dalam buku-buku, kita boleh rujuk dan boleh fahamkan. Itu dah untuk hari ini. Esok kalau ada rezeki kita kuliah. Okey, sekejap. Last. Nak tanya. Istilah tunang dalam Islam adalah tempoh untuk saling kenal mengenai antara pasangan. Tapi dalam masyarakat sekarang tunang ibarat dah hampir berkahwin dan ada yang membuat preparation. Man, kau nak kahwin Man? Oi, cepat sangat tu. Berkahwin dalam tempoh tu macam pi khusus kahwin dan sebagainya. Macam mana nak ubah? Oh, ini kena buat kajian ni Man. Ni buat FIP ni. Nak ubah tu tak ada panjang cerita Nantilah cerita mana. Betul lah tu kan. Tunang tu bukan lesen untuk segala-galanya. Tunang sekadar ikatan. Baca buku Mausu'ah Ahkamul Usrah. Anda lupa nama dia. Karangan Syekh Atiyah Saqar. Dia cerita panjang pasal al-khitabah. Okay, sebab itulah bila tunang pakai cincin. Cincin itu diambil daripada pahaman Arab.
bila bertunang akan diikatkan tangan lelaki dan tangan, bukan tangan lelaki, tangan perempuan dan bukan tangan lelaki, diikatkan itu sebagai tanda kesetiaan kami akan patuh untuk berkahwin nanti. Macam itulah cerita lebih kurang. Okay? Jadi bukan tanda cincin itu tanda sampai tanda dah miliki lah. Bukan tanda lesen untuk pergi berdua-duaan dan sebagainya. Okay, mana boleh mana nanti mentunang jangan keluar nak pergi sama-sama. Tak boleh. Nak tunang, nak tu kahwin terus. Bagi majaz ziyadah tu bagaimana yang ditambah pada perkataan kamisli? Yes, ka dan mislihi. Okay, mislihi ataupun kaf tak kisah sama, padahal satu pun dah memadai. Amin satu pun cukup lah. Laisa misluhu laisa mislihi. Laisa misluhu syai'un cukup dah. Ataupun laisa yang tambah tu kaf tu kaf. Kaf tu ziyadah. Kaf tu ziyadah. Kaf tu yang ziyadah. Tak perlu pun sampai dua-dua kena ada adat tashbih. Kena ada kaf, kena ada misil. Tak perlu. Tapi kenapa? Kenapa ada ziyadah? Kalau faham baca lebih lagi, ada ziyadah tu, hunaka maknan ziyadah. Bila ada ziyadah pada kalimat itu, ada makna ziyadah. Dalam menafikan, dalam mentanzihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kaf tu yang ziyadah. Okay, kaf tu yang ziyadah lah. Makna takkid ke? Dia tak takkid. Dia tak. Okeylah, kalau mudah kata, mungkin takkid. Tapi ini majaz. Kan? Bila majaz, bukan takkid. Takkid tu kita ulang untuk mengukuhkan. Okay? Hayhata lima tu'adun. Amat jauhlah apa yang mereka dijanjikan. Itu betul. Al-haqqatu mal-haqqah. Itu takkid. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Itu ulang-ulang tu dia panggil takkid lafzi. Tapi bila kata majaz, dia tidak ada takkid. Tapi di sana ada ziyadah fil makna. Ada pertambahan dari segi makna untuk menyucikan Allah dan menafikan sebarang tashbih dan tanzir dan juga tamsil. Okay, amin takkid tu ulangan dari segi makna dan juga lafaz. Tapi ziyadah di sini bukan ziyadah situ. Tapi kalau antara nak kata li takkid pun, li takkid fi mubalarah fi tanzihillah, untuk mentakkidkan dalam melampau-lampau dalam menyucikan Allah. Itu okey jugalah. Tapi kaf dan misil itu, bila dua-dua tu ada, bukan ditakkid. Dia ziyadah fi isti'arah. Tamam kami okay. Nanti kita buka buku lain khas cerita tu je kalau kita ada rezeki insya-Allah taala. Alhamdulillah kita akan jumpa lagi kemudian. Allahu